kita tunggu kawan-kawan anda yang lain masuk. So, mari kita tengok ataupun cikgu sharekan skrin. Okay. So, pada malam ni, cikgu akan sambung berkenaan dengan sesi pembelajaran lepas, iaitu kita membincangkan topik iaitu nisbah trigonometri. So, sebelum kita pergi kepada soalan dengan lebih lanjut, cikgu nak ulang lagi sekali, topik dalam trigonometri ni adalah bagaimana kita nak mengenal pasti setiap sisi-sisi segitiga. Di mana untuk kamu semua, kalau melibatkan trigonometri, bahawa yang ni hanya untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Boleh ingat untuk trigonometri, iaitu melibatkan tangent, sin, cos, iaitu hanya valid untuk segitiga bersudut tegak sahaja. Di mana kalau semua cikgu ulanglah, di mana kalau kita nak cari setiap sisi bagi segitiga bersudut tegak, kita nak kenal pasti, kita akan ada satu theta, di mana simbol ni kita akan panggil sebagai theta lah. So, cikgu rasa semua masih ingat hypotenuse yang mana. Kalau sisi bertentangan ataupun opposite side, cikgu suka gunakan simbol H merujuk kepada hypotenuse, iaitu hypotenuse adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, iaitu sudut tegak, iaitu sisi yang paling panjang, dinamakan hypotenuse. So, sisi bertentangan adalah opposite sides. Cikgu suka gunakan simbol O, di mana sisi bertentangan ni adalah dia bertentangan dengan siapa? Dia bertentangan dengan theta, dikenali sebagai sisi bertentangan. Manakala sisi bersebelahan ataupun adjacent, iaitu dia bersebelahan dengan theta. Andai kata theta dekat sebelah sini, maka yang bertentangan dengan theta dikatakan sisi bertentangan. Sisi ni adalah opposite side. Manakala yang bertentangan dengan sudut 90 darjah, hypotenuse. So, maka sisi sebelah dengan theta adalah sisi bersebelahan. Di mana kita akan menggunakan tangent theta, sin theta, cos theta. Di mana tangent theta ni adalah bahagi untuk sisi opposite bahagi dengan sisi bersebelahan. Cikgu akan gunakan tawasukkah. Boleh? Jadi, dekat sini bagaimana cikgu rasa you all dah faham lah untuk kita mencari contoh andai kata soalan nak dapatkan theta. Bagaimana nak dapatkan theta? So, maka nak theta sahaja kita akan adakan tan ni akan jadi shift tangent. So, tangent negatif 1. O over A. So, kalau nak theta sama juga untuk sin shift sin sama dengan O over A. So, nak dapatkan theta sama dengan shift cos. Maksudnya cos negatif 1 ni adalah kalau kita nak menggunakan kalkulator, you all tekan butang shift. Cari shift. So, tekan cos. Lepas tu tekanlah. So, maka nilai bersebelahan kita akan bahagi dengan hypotenuse. So, itu sahaja. So, ni adalah bahagian bagaimana kita nak menggunakan tanpa menggunakan kalkulator. Selalunya untuk bahagian tanpa menggunakan kalkulator, kita hanya ada sudut 30, 40, 60 darjah.
Bagaimana nak dapatkan sudut 30, 45 dengan 60 darjah? Untuk bahagian tanpa menggunakan kalkulator, bagaimana kita dapatkan nilai ni? Dia akan menggunakan segitiga sama kaki. Maksudnya, sudut bahagian kalau kita tahu untuk segitiga sisinya yang sama panjang. Contoh sini 2, 2, 2. So, maka kita tahu setiap bucu sudut kita akan dapatkan 60 darjah. So, maka dekat bahagian hujung, andai kata cikgu buat A, so maka A ni kita akan bahagi 2. Sebab kenapa kita bahagi 2? So, bila kita bahagi 2, dia dekat sini bahagi 2. So, maka sudut 60 bahagi 2 kita akan dapat 30. Sebab untuk menggunakan tangent, sin dengan cos kita akan gunakan segitiga bersudut tegak sahaja. Kita tak boleh gunakan segitiga macam ni. Tak valid. Kita tak boleh gunakan tangent, sin dengan cos. Boleh. Lepas ni kita tengoklah. Okay, mari kita tengok kepada soalan. Okay. So, minggu lepas kita dah habis berkenaan dengan bahagian A. So, kita masuk sedikit untuk kita sambung seterusnya bahagian B. Kita tak sempat melakukan soalan ni. Okay, B, lengkapkan ayat diberi dengan menggunakan perkataan besar atau kecil. Kalau kita tengok soalan ni, dia cakap semakin besar saiz sudut tirus, semakin kecil ke semakin besar nilai tangent. Maksudnya nilai tangent ni apa? Inilah tangent theta. So kita ada tangent sin theta, cos theta. Okay, untuk pengetahuan you all, so semakin besar saiz sudut tirus. Kan kita, kalau kita ada segitiga sudut tirus, boleh jadi dekat hujung, boleh jadi hujung. So untuk tangent, dia akan menjadi semakin besar. Semakin besar saiz sudut tirus, semakin besar nilai tangent. Untuk nilai tangent, kita akan dapat sudut sehingga infinity. Kalau untuk sin ni adalah semakin kecil sehingga dia mendekati sifar, kosong, nilai kosong darjah. Kalau untuk cos, sama juga, dia semakin besar tetapi mencecah sehingga mendekati nilai 1. Kalau untuk nilai tangent, dia sehingga infinity. So, semakin besarlah nilai tangent. Boleh? So, nombor 8, kita nak mencari nilai sudut. Contohnya, bulatkan nilai theta yang betul bagi setiap yang berikut. Maksudnya, dekat sini, dia bagi soalan sin theta bersamaan dengan 0.2672. So, dia nak apa? Untuk pengetahuan awak, 0.2672 ni adalah nilai sin theta. So, dia nak nilai apa? 0.2672 tu adalah nilai sin theta. Tapi dia nak nilai theta. Bagaimana nak dapatkan nilai theta? Sama sahaja. Nak theta sama dengan bawa sin ke sebelah kanan. So, kita akan dapat sin negatif 1, 0.2672. Cuba you all tekan shift sign. Masing-masing cikgu nak semua tekan calculator, tekan shift and then cari sign. Then tulis je 0.2672. So kita akan dapat berapa nilai? So you all akan dapat nilai dalam bentuk perpuluhan. So kalau kita tengok untuk pemilihan jawapan kita dalam sudut darjah dan minit, bagaimana nak dapatkan
tekan, you all cari untuk dekat kalkulator masing-masing, dekat butang bahagian atas, cari yang ada, cikgu tunjuk. Yang ni. So, you all tekan. Ni untuk kita tukar kepada darjah dengan minit. So, awak akan dapat, cuba tulis dekat mesej. So, kita akan dapat 15 darjah 29 minit 51.79 saat. Untuk pengetahuan awak, kalau kita baca, kalau awak jumpa, kita akan dapat 15 darjah. So, 29, satu koma di atas tu menunjukkan kalau satu ni adalah minit. So, di belakang tu kita akan dapat 51.79. Nampak tak ada 2? Apostrofi 2. So, yang 2 tu merujuk kepada saat. So, maka yang mana? Kotak yang pertama. Ni jawapan dia. Boleh? Cuba cikgu bagi masa. Cari jawapan 8A2 dengan 8A3. Cari tangent theta sama dengan 1.9136. Cikgu buat A, B, C. Nanti jawapan cikgu tanya, you all boleh jawab lah sama ada A ke B ke C. Boleh? Cuba buat tangent theta sama dengan 1. Berapa nilai theta yang kita dapat untuk A2? Siapa yang dah dapat? Dapat A ke B ke C. Macam mana nak dapatkan theta? Yang ni pun sama. Tekan shift, tekan tangent. Cari tangent. Okey, boleh. Okey, untuk berkenaan soalan ni, sekarang bagaimana sebelum ni, you all belajar bagaimana kita nak mencari nilai sin theta sama dengan apa? Cos theta sama dengan apa? Betul tak? Tangent theta sama dengan apa? So, yang kita cari tu yang sin theta sama dengan O over H. Yang cos theta sama dengan A over H. Ni adalah nilai untuk sin theta. Yang cos theta, tangent theta. Maksudnya, yang diberi ni, yang dia bagi kosong, contoh kita fokus kepada A2 boleh. Tangent theta 1.9136. Bahawa 1.9136 tu adalah hasil untuk opposite bahagi A. Yang ni kita dapat iaitu 1.9136. So, dapatlah tangent theta sama dengan 1.9136. So, sekarang soalan nak nilai theta iaitu nilai sudut. Macam mana nak dapatkan nilai sudut? Nak dapatkan nilai sudut, kita nak buang tangent. Nak buang tangent, kita akan pindah ke sebelah kanan. Bila kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tangent negatif 1. So, tangent negatif 1, 1.9136. Jadi, dekat kalkulator, cikgu macam mana nak buat tangent negatif 1? So, nak dapatkan tangent negatif 1 ni adalah you all cari shift. Mula-mula tekan shift. Lepas tu tekan tangent. Cari di bahagian atas. Cikgu tak boleh tunjuk dekat kalkulator. So, tekan shift, tekan tangent. Lepas tu, tulis 1.9136. So, you all dapat berapa? Kalau you all tekan shift, tekan tangent,
tulis dalam kurungan 1.9136. So kita akan dapat 62.4095. Betul tak? So dalam kalkulator you akan dapat perpuluhan. Sekarang dalam jawapan kita yang dia bagi adalah dalam bentuk degree, darjah dengan minit. Bagaimana kita nak tukar yang ini 62.40 ni adalah you all cari dekat atas tu bahagian yang ada degree, yang ada koma. Terus tekan. So bila you all tekan, you all akan dapat jawapannya adalah 62 darjah 24,34,36. Betul tak? Dapat? Semua dapat tak? Kalau dapat, cuba tulis dapat. Dapat. So maka ni adalah bagaimana cara-cara kita nak dapatkan mencari nilai theta. So jawapan kita adalah sama ada A, B, C. So jawapan kita adalah bahagian kotak yang ketiga. Boleh? So cuba you all buat jawapan 8A3. Cos theta sama dengan 0.3239. Sama je, tekan shift cos, tekan je shift cos. Nak dapatkan theta. Mageswari dapat C, yang lain dapat tak? So jawapannya adalah C. Kita dapat 71 degree darjah 6 minit. Tu cara sebutannya. Boleh? Okey, sekarang mari kita tengok B pula. Berdasarkan pilihan jawapan yang berikut. Dekat sini dia bagi nilai apa? Nilai darjah. Maksudnya nilai theta. So, yang mana menunjukkan yang ni apa jawapan? Sama ada A, B, C. Yang ni dia bagi soalan dalam 42 darjah 27 minit. Bersamaan dengan berapa darjah? Macam mana kita nak buat yang ni? Kalau yang ni adalah sama sahaja. You all tekan calculator, tekan 42. Cikgu ajar Yang pertama tekan 42. Lepas tu bagaimana degree ni you all tekan je bahagian ni. Yang koma ni. Yang cikgu you all tekan dekat situ degree and then tekan 27. Degree, tekan bahagian tu, tekan 27, tekan je. Dia akan dapat macam tu, so tekan sama dengan. So bila tekan sama dengan, dia akan dapat jawapan dalam 42 darjah 27 minit 0 saat. Betul tak? So maka bila dapat macam ni, you tukar kepada bentuk decimal point. So kita akan dapat jawapannya adalah 42.45 iaitu C.
Yes. Boleh. Okay. So, mari kita tengok untuk 9A. Bagaimana diberi bahawa sin X sama dengan 0.7771 dan cos X sama dengan 0.6293. So, soalannya adalah hitung nilai X, tangent X. So, bagaimana kita nak dapatkan nilai tangent X? Dapat. Okey. So, soalan diberi sin X 0.7771. Cos X 0.6293. Dia nak tangent X. So, dekat sini bahawa you all tahu kita ada sin, contoh sin theta sama dengan theta ni kalau dekat sini dia buat X tu tak? Cikgu ubahlah. Cikgu buat X juga. Sin X, awak ada tahu O bahagi dengan H tu tak? So, kena ingatlah. So, toa kah? Cikgu suka gunakan perkataan tiga ni. So, toa kah? Di mana so adalah sin theta O over H. Kalau toa tangent X. Theta lah O over A. Kalau kah cos X sama dengan A over H. Sekarang, bagaimana nak dapatkan tangent X? Awak tahu bahawa tangent X adalah sama dengan toa O over A. Betul? Tapi yang ni mana ada segitiga? Mana ada sisi bertentangan? Sini awak kita boleh dapatkan nilai tangent X sama dengan sin X. Kita akan bahagi dengan cos X. Macam mana dapat tangent X dengan sin X? Kalau awak tengok dekat sini, cikgu diraf. Boleh tak? Bagaimana dapat ni? Kita tengok dulu. Mungkin awak keliru ataupun tak dapat nak imagine. Mari kita tengok bagaimana kita dapatkan tangent X, sin X bahagi cos X. So, kalau sin X, kita tahu bahawa adalah O over H. Betul? So, kita akan bahagi dengan cos X. So, cos X adalah A over H. So, kalaulah cikgu tukar O over H bahagi A over H. So, bila melibatkan bahagi, kita tak boleh. Kita tukar darab. Bila tukar operasi darab, maka bahagian A per H kita akan tukar kedudukan. Dia akan jadi H per A. Ni adalah basic di sekolah menengah bawah. You all belajar sekolah rendah lagi. So, dekat sini, bila awak nampak OA, bila nilai H kita boleh potong. So, maka awak akan dapat O over A. So, nilai O over A nilai apa? Nilai tangent. Sebab tu bahawa tangent ni adalah boleh jadi, nampak tak akhir sekali tangent X akan dapat O over A. Sebab itulah kita boleh gunakan formula. Kita dapat tangent X sama dengan sin X kita bahagi dengan
cos X. So tangent X dia nak nilai. So sin X dia dah bagi 0.7771. So bahagi je lah. Cos X terus ambil cos X. Sama dengan 0.6293. Boleh? So cuba tekan calculator. You all dapat berapa? So, cikgu dapat 1.235. Boleh. Kalau nak ambil 4 perpuluhan, so 1.2349. Dapat tak? Boleh Untuk bahagian C, kita dah masuk bahagian C. Okay. So, mari kita tengok untuk B. Dekat sinilah kita nak menyelesaikan masalah melibatkan trigo. Okay, raja di bawah menunjukkan dua segitiga sama kaki ABC dan ADC. E ialah titik tengah bagi titik A dan titik C. Kalau you all tengok, ABC, ADC dia cakap segitiga sama kaki. Bila sama kaki maksudnya AB nilai sama dengan BC. AD pun sama dengan DC. So ini adalah titik tengah bagi titik A dan C. Okay, soalannya okay. So, soalannya dengan menggunakan huruf dalam rajah. So, kita akan menggunakan huruf lah. Cari hypotenuse. Dia nak hypotenuse bagi segitiga ADE. Yang mana? ADE. So, dekat sini saya dah bagi tahu untuk trigo, untuk kita menggunakan tangent, cosinus, sinus, kita tak boleh menggunakan segitiga ni, macam ni. Untuk tu, kita hanya boleh mencari nilai sudut untuk sudut tirus sahaja. Dia hanya valid untuk sudut tirus ataupun untuk segitiga bersudut tegak. So, maka kita akan buatlah. Sebab E adalah titik tengah bagi A, C. So, kita garis, maka kita akan dapat segitiga bersudut tegak. So, dia nak hypotenuse bagi segitiga ADE. So, yang mana ADE? Ni. Cikgu buat pen biru. So, maka ADE yang ni. So, maka dekat sini yang mana merupakan hypotenuse bagi segitiga AD. Jadi, bila kita dapat gambar rajah, langkah pertama kita perlu lakukan adalah dengan mengenal pasti nama sisi kita lah. So, dekat sini hypotenuse kita tahulah bahawa dekat sini adalah segi 4 sudut tegak lah. Sudut 90 darjah. So, hypotenuse adalah sisi yang paling panjang ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Maka, so mana sudut 90 darjah yang bertentangan? So, maka hypotenuse kita adalah sisi AD.
Boleh? Okey, yang kedua, soalannya adalah cari sisi bertentangan untuk kalau segitiga ni menunjukkan apa? Yang tu adalah sudut EBC. So EBC untuk sudut EBC. Yang mana sudut EBC? Kalau you all nak tahu, contoh kalau kita tak kenal tak EBC, cari sudutnya, nilai sudut berada di tengah-tengah huruf B. E, B, C. So B di tengah. So nilai sudutnya berada di B. Maka E, kita buat segitiganya. So ni adalah segitiga kita lah. Boleh? So sudutnya adalah dekat situ. So maka kita nak sisi bertentangan. So sisi bertentangan ni adalah apa maksud sisi bertentangan? Dia adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tirus. So sudut kita dekat B. So nilai yang mana? Iaitu EC. EC adalah opposite side. Boleh? So maka jawapannya adalah EC. Okey, untuk C, cikgu nak buat sedikit pembentulan. Dekat sini dia nak sin. Yang ni cikgu tukar kepada ECD. Boleh? Sudut ECD. Okey. Untuk dia nak dengan menggunakan cari sin sudut ECD. Maksudnya theta. So sin adalah apa formula? Ingatlah S. S di hadapan. O H. So O over H. So O bahagi dengan nilai hypotenuse. So maka yang mana sudut untuk ECD? Cikgu cakap kalau kita ada 3 huruf, maka sudut kita berada di tengah-tengah, iaitu berada dekat huruf C. So kena tahu dahulu yang mana adalah segitiga ECD. So E C D. Cikgu padam. Ni ECD. So sudut tirus kita dekat C. Maka dia nak apa? Dia nak O over dengan H sin theta. So yang mana O? So carilah. O ni adalah sisi bertentangan. Bertentangan dengan siapa? Sudut tirus. Maka sisi bertentangan dekat sini. O label. So sini sudut darjah ni adalah hypotenuse. Maka EC adalah A. Sisi bersebelahan. So maka kita ada sin theta sama dengan opposite bahagi dengan hypotenuse. So maka O kita apa? ED. Kita bahagi dengan H kita adalah DC. So maka sin theta sama dengan ED bahagi dengan DC. Itu sahaja. Boleh? Kalau ni melibatkan ni, mari kita tengok bagaimana kita ada soalan panjang sedikit. Di mana C dalam raja di bawah menunjukkan akil yang sedang bermain layang-layang. So, you all tengoklah. Sudut dongakan ialah layang-layang itu dari tangan akil. Sudut dongakan.
dari tangan akil ialah 43 darjah. Okey, dia cakap jika jarak mengufuk antara akil dan layang-layang itu ialah 6 meter. Jarak mengufuk. You all kena tahu mengufuk ni yang mana? Mendatar. Okey, hitung panjang tali layang-layang yang akil gunakan. Okey, so apa maksud sudut dongakan? Sudut dongakan ialah sudut tirus. Sudut tirus di antara garis mengufuk. Mengufuk dengan mata. Mata pemerhati lah. Kalau kita pemerhati kita siapa? Akil. So dekat mana sudut tu berada? You all kena tengok dari tangan akil. Maksudnya sudut tu akan ada. Tapi ingatlah dongakan yang mana satu? Dongakan adalah sudut tirus di antara garis mengufuk dengan pemerhati. So, maka kita ada jarak mengufuk. Kita buat dahulu. Jarak mengufuk antara akil dengan layang-layang. Adakah macam ni jarak mengufuk? Yang ni jarak mencancang. Mengufuk ni mendatar sama ada ke kiri atau ke kanan. So, confirm lah di ke sebelah kiri. So, dengan layang-layang adalah 6 meter. So, dekat sini 6 meter. So, sudut dongakan adalah dekat bahagian sinilah. Contoh, kita ada 2 garis selari. So, ni adalah yang mana satu. Tapi ingatlah sudut dongakan, sudut tirus di antara garis mengufuk. So, kita ada garis mengufuk ni, mendatar. Ni garis mengufuk. Di antara pemerhati, mata pemerhati. So, ni mata pemerhati. So, dekat sini adalah 43 darjah. Boleh? So, maka dia nak apa? Panjang tali layang-layang. So, dia nak yang ini. Jadi, bagaimana kita nak dapatkan panjang? Ya Allah, sorry. Bagaimana kita nak dapatkan panjang tali layang-layang? Kita ada diberi maklumat adalah nilai theta, nilai sudut tirus. Dan kita ada adalah jarak mengufuk antara akil dengan layang-layang. So, dekat sini bahawa soalan minta apa? So, kita nak panjang tali. Maklumat you all ada nilai theta. So, dekat sini kita cari dulu bahagian. Kalau kita sambungkan, you all akan dapat nilai segitiga bersudut tegak. Betul tak? So, bila dekat sini, yang pertama langkahnya adalah kenal pasti setiap sisi. So, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah adalah nilai hipotenus. So, kita ada sudut tirus kita darjah 43 darjah. So, yang bertentangan dengan sudut tirus adalah sisi bertentangan, opposite side. Maka 6 meter ni adalah bahagian sisi bersebelahan, iaitu A, adjacent. So, maka kita nak nilai apa? Panjang tali layang-layang, iaitu nak nilai hipotenus. Bagaimana nak dapatkan nilai hipotenus? So, dekat sini bila melibatkan trigonometri, you all ingatlah tangent theta, cos theta, sin theta. So, tangent theta formulanya adalah apa? TOA. O bahagi dengan A. Cos theta adalah kah.
A over H. Sin theta adalah O over dengan H. Dekat sini, kita dah ada nilai theta. Kita dah ada nilai A. Kita nak nilai H. So, kita nak menggunakan formula 1, 2 atau 3. Siapa boleh bagi tahu cikgu, kita nak menggunakan tangent ke cos ke sin theta? So, kita, you all tengok, kita ada maklumat nilai A. So, 1 dengan 2 sahaja ada formula yang melibatkan sisi bersebelahan. So, nombor 3 sin theta dah kena reject. Kita tak boleh guna dah. Boleh? Cikgu kenapa tak boleh guna sin theta O dengan H? So, tengok nilai O kita tak ada nilai. H pun kita tak ada nilai. Dua-dua kita tak ada nilai. So, kita tak boleh menggunakan sin theta. So, sekarang dekat sini, kita boleh menggunakan nilai yang mana? O tak ada nilai. So, tangent kita tak boleh guna. So, kita boleh menggunakan cos theta. Cos theta sama dengan A bahagi dengan H. Kenapa cikgu cakap kita boleh menggunakan cos theta? So, you all isi sahaja. Theta kita berapa? Kita ada 43 darjah. So, A kita adalah 6. So, kita nak dapatkan nilai H. Betul tak? Kita nak nilai H panjang tali layang. So, bagaimana nak dapatkan nilai H? So, dekat sini kita dah ada satu pemboleh ubah. Maka bolehlah pindahkan sahaja. So, dia akan jadi, kita bawa H ke sana. So, kita akan jadi H sama dengan 6 bahagi cos 43 darjah. So, tekan kalkulator sahaja. You all bahagilah 6 per bahagi. So, jangan lupa cos dengan 43 bila you all tekan 6 and then tekan bahagi, you all kena buka kurungan. Yang ni cikgu ajar cara-cara nak tekan kalkulator lah. Buka kurungan, tekan cos, tekan 43 darjah, tutup kurungan. So, maka you all akan dapat nilai berapa? So, nilai hypotenuse adalah 8.20 meter. H tu apa? Panjang tali layang tersebut, iaitu 8.20 meter. Boleh? Okey. So, boleh Jadi, masa pun dah 92 minit. Maka cikgu stop dekat sini untuk nombor 10 dan seterusnya. Kita ada lagi beberapa soalan. Yang ni betul-betul dah melibatkan penyelesaian masalah. So, kita akan tengok, kita akan buat minggu hadapan. Tapi sebelum tu, boleh ke cikgu bagi kerja rumah. You all kalau ada masa, cuba dahulu, cuba tengok soalan, cuba try jawab. So, maka minggu depan terus sahaja kita buat pergi ke sesi perbincangan soalan sahaja. Boleh cuba you all tengok soalan. So, cikgu dah hantar soalan dekat grup. Nanti you all buka and then tengoklah. Cuba jawab. So, cikgu stop kelas kita dekat sini. Maka, cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama. Masuk ke kelas. Maka, jadi jangan lupalah
Ingat segala ilmu yang cikgu kongsikan ni. So maka cikgu stop. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kepada para pelajar ke kelas online, Zoom online pada malam ini. Okay, so saya mengalu-alukan kedatangan para pelajar semua. Okay, so pada malam ini kita buat sedikit ulang kaji ya, bermula daripada bab 1, okay. Baru ni saya tak silap untuk form 3 saya start ulang kaji adalah pada bab 5, tak silap kan? Alright, so pada malam ini kita pergi kepada bab 1. Ini untuk form 3. Malam ni form 3 semua kan? Ya, form 3 ya? Betul? Okay, Alhamdulillah. Saya dah silap dah tadi. Saya masuk kelas lain, saya ajar subjek form 3 untuk budak lain. Okay, tak apa. Alright, so kita lihat ini pada malam ini kita akan bincang tentang rangsangan dan gerak balas. Okay, rangsangan dan gerak balas untuk tingkatan 3. Okay, bab 1, penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Okay, kita tengok manusia mempunyai organ. Okay, dari organ manusia terdiri daripada lidah, telinga, kulit, hidung, mata. Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 organ deria manusia, betul? Alright, so semua ni kita kena jaga, betul? Kita kena jaga dengan baik ya. Right, so tumbuh-tumbuhan pula mereka tidak ada deria untuk bertindak balas, tak sama ya dengan manusia, mereka bergerak balas. Okay, gerak balas tumbuhan terhadap sesuatu rangsangan daripada luar. Contoh yang ini, okay, kalau awak tengok gerak balas tumbuhan terbahagi kepada 2, iaitu tropism
dan juga gerak balas nastik. Okey, tropism terdiri daripada fototropism cahaya, hydrotropism ini adalah air, geotropism ini adalah geotropism saya rasa ini ada kaitan dengan apa? Gravity ya. Thigmotropism. Okay, thigmotropism. Kita tengok balik yang ini, okay. Alright, so sistem saraf manusia. Okay, terdiri daripada otak, saraf tunjang dan saraf periferi. Kalau awak tengok manusia untuk sistem saraf, tak apa-apa jelas kat sini kan. Okey, saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat okey terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Otak dan juga saraf tunjang. Dan untuk saraf periferi pula terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spina. Okey, saraf spina. Okey, kita tengok nanti. Okey, sistem saraf manusia berfungsi untuk mengesan rangsangan. Kemudian bila dia dapat rangsangan tersebut, dia akan hantar maklumat ke dalam bentuk impuls. Okey, dia akan hantar maklumat tersebut dalam bentuk impuls dan juga impuls itu akan ditafsirkan oleh otak. Otak akan memberitahu benda apa, benda tu bahaya ke, panas ke, sejuk ke, tajam ke, otak akan memberi tafsiran, okey. Dan akan menghasilkan gerak balas yang bersesuai. Melompat ke, tarik tangan cepat ke, takkanlah macam contoh kan kalau tangan kita kena, contoh ada api kan, tangan kita kena api takkan kita letak aja diam kan. So kita akan cepat tarik tangan kita daripada api tersebut. Okey, tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Tindakan terkawal adalah tindakan yang mana kita boleh kontrol badan kita. Okey, dilakukan atas kemahuan sendiri. Contoh, tindakan terkawal ialah berjalan, membaca, berlari, makan dan minum. Okey, semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Okey, dikawal oleh otak. Rangsangan ya. Okey, rangsangan berlaku, so saraf akan pergi ke otak menghantar signal pada otak, impuls tu signal hantar impuls atau signal ke otak dan otak akan tafsir dibalik semula kepada saraf tadi dan dia ditafsirkan dalam bentuk gerak balas. Tengok hantu lari, contoh gerak balas dekat mata lah kot kan. Bila kita tengok benda-benda yang menakutkan, dia takut, lepas tu otak akan memberi tafsiran, okey itu hantu contoh kan, itu hantu kat depan, so kaki awak terus berlari, betul? Melompat lari kan, okey. Itu saraf mata lah. Okey, tindakan luar kawal. Cuba bayangkan kalau orang tu kata tak boleh melihat, dia boleh check tak ada entiti entiti luar tu yang orang sibuk nak cari apa, nak kesan entiti dekat rumah-rumah yang ditinggal lama dan sebagainya. Bayangkan kalau tak ada mata lah, contohlah mata tu contoh mata buta, boleh tak duduk situ memang awak tak lari. Sebab apa? Sebab awak tak nampak. Betul? Kecuali kalau telinga anda mendengar suara-suara yang tertentu memang awak lari kan. Telinga mendengar, mata melihat dan sebagainya. Sebenarnya telinga dengan mata tu penting ya. Okey, tindakan luar kawal adalah tindakan yang berlaku secara spontan tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tindakan luar kawal terbahagi kepada dua kumpulan. Tindakan yang dikawal oleh medulla oblongata seperti denyutan jantung, pernafasan dan peristalsis. Seterusnya ialah tindakan refleks yang melibatkan saraf tunjang, contohnya menarik tangan apabila tersentuh cerit panas dan juga menarik kaki apabila terpijak kaku. Automatik terpijak paku. Automatik badan kita akan bertindak balas tanpa kita tak sempat fikir, tangan dan kaki kita dah bergerak. Okey, seterusnya urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawalan. Okey, rangsangan. Ini untuk luar kawal rangsangan hantar pada saraf pergi kepada medulla oblongata, saraf tunjang. Dia tak pergi ke otak lagi
dia pergi ke medula oblongata ataupun saraf tunjang, dan terus dia akan bertindak balas, okay, disalurkan kepada saraf, dan saraf itu akan menghasilkan tindak balas. Maknanya untuk luar kawalan dia tidak pergi kepada otak. Kalau tengok sini ya, medula oblongata ataupun saraf tunjang. Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan. Apakah kepentingan saraf manusia? Yang pertama, okey, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab kepentingan saraf manusia kepada hidup kita? Okey, boleh tulis yang pertama? Cuba ingat. Saya tak tunjuk tu. Okey. Yang pertama apa? Rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya aktiviti harian dapat dijalankan dengan baik. Betul ya? Kalau kita sistem saraf manusia ni penting ya, sebab dia menjaga badan kita sebenarnya. Mengawal badan kita dan juga mengkoordinasi, maknanya menggerakkan badan kita dengan dalam keadaan yang lebih tersusun. Tak adalah, ada kan tak tahulah kot, mungkin robot kan, katalah robot tu dah rosak, tiba-tiba robot tu miring dan jalan pun miring. Itu dah tak dapat dikawal dan tak dapat dikoordinasi. Kalau manusia mungkinlah kot. Kata kalau orang perang ke kan, tembak kena kepala ke apa, memang tak boleh bangun lah. Betul tak? Memang dan juga kecederaan ya yang berlaku, contoh saya mungkin teringat pada orang yang berperang kan. Okay, kalau kecederaan tu berlaku dan menyebabkan darah tu keluar terlalu banyak, juga akan menyebabkan badan juga tidak dapat diselamatkan kan. Alright, selain daripada kerosakan pada otak dan saraf tunjang. Okey, rangkaian sistem saraf berfungsi melindungi tubuh kita daripada bahaya. Contohnya, menyediakan untuk bertindak jika tubuh kita terkena objek panas ataupun tajam. Sebenarnya automatik akan berlaku ya. Right. Yang ketiga, kecederaan pada bahagian saraf utama. Contohnya tulang belakang Medula oblongata tu bahagian tulang belakang bahaya. Jangan cuba elakkan daripada terjatuh. Okey. Banyak pernah dengar tak dipanggil apa ya, perkataan dia slip disc. Betul tak? Slip disc kita tak mungkin kita mungkin orang yang bekerja lah, contoh orang yang bekerja mungkin dia duduk dalam satu keadaan yang tidak begitu baik untuk bahagian tulang belakang. So lama-lama dia akan mengalami kesakitan pada tulang belakang dia. Ataupun boleh jadi dia jatuh dan terhentak tulang belakang pun bahaya. Kena jaga elok-elok keadaan badan. Terutama mungkin pelajar-pelajar umur yang masih muda sangat aktif bersukan untuk yang aktif bersukan tu janganlah kalau jatuh tu pandai-pandailah, jangan jatuh tu tak terkawal. Kalau boleh badan kita jatuh ke lantai ataupun jatuh ke bawah ke tanah ke apa, biar dalam keadaan yang terkawal. Okey ya. Nombor 4, sistem saraf terjejas boleh menyebabkan seseorang itu lumpuh secara sementara ataupun kekal. Yang ini sistem saraf yang lumpuh ni boleh jadi di bahagian tulang belakang lah. Okay, dan juga yang lumpuh tu juga boleh jadi terkesan di bahagian otak. Okay, otak dan tulang belakang sangat-sangat penting ya. Dalam kes yang lebih serius, seseorang perlu bergantung kepada mesin untuk bernafas. Dia juga dia dah tak boleh bernafas dengan sendiri ya. So apa yang berlaku, terpaksa minta bantuan mesin untuk tekan bagi masuk oksigen ke dalam badan bahagian mulut seseorang itu. So ada setengah kan, ada beberapa kes yang kita tengok kat luar kan, orang tu lama dengan bantuan alat oksigen tadi. So ada juga kalangan ahli keluarga kan, mungkin saya tak tahu kot, mungkin ini melibatkan kos ke apa ke, dia kesian melihat ahli keluarganya tersebut bergantung kepada
mesin ya. So mereka akan membuat keputusan sama ada nak stop mesin tu ataupun tidak. Ada juga ya. Maknanya kalau stop mesin tu matilah orang tu kan. So itu menjadi satu macam perkara yang agak penting ya, agak sangat-sangat penting ya, sebab dikatakan bahawa kalau you stop that machine, you memang bagi orang tu matilah. Dia suruh orang tu matilah kan. Tapi ada setengah orang dia melihat bahawa tak sanggup tengok orang tu dalam keadaan begitu untuk sekian lama. So dia membuat keputusan untuk stop dia punya mesin pernafasan tadi. Okey ya, itu adalah satu kes yang melibatkan kalau badan seseorang itu lumpuh. Lumpuh juga boleh jadi disebabkan oleh stroke. Stroke berlaku tu salur darah di bahagian otak tu pecah kan. So dia akan menyebabkan okay, hidung, mata, telinga, lidah dan kulit ya. Alright, so kita akan bincang setiap satu. First, pertama sekali kita akan lihat bahagian mata. Besar sangat. Okay. So bahagian mata kita lihat fungsi-fungsi yang terdapat di dalam bahagian mata kita. Yang pertama kita tengok kornea. Kornea tugasnya ialah untuk membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Okay, dia adalah satu bentuk yang lebih tebal di bahagian depan mata ya, yang bentuk mata kita ini semua loop sinar. Loop sinar tu maksud dia apa? Loop sinar maksudnya boleh lihat macam cermin yang jernih, kita boleh lihat sebelah sana. Okay, dia jernih. Okay, so seterusnya kita tengok di sini ligamen. Ligamen adalah pemegang ya. Untuk ni pemegang ini, dia memegang kanta mata. Yang bulat besar warna biru ni adalah kanta mata. Okay, ligamen memegang kanta mata ya. Dan kornea di situ, dan kita lihat pula kita ada iris dan pupil. Okay, bentuk pupil kecil ke besar bentuk pupil bergantung pada iris. Kalau iris bergerak ke dalam, pupil akan mengecil. Bila iris bergerak ke luar, dia akan menyebabkan pupil jadi besar. Sebenarnya iris dia mengawal cahaya ya yang masuk ke dalam mata. Betul? Okay, so seterusnya kita lihat pula di belakang daripada ini ya, apa ni tadi disebut sebagai kornea ni, ada satu lagi fungsi, ni pun macam bendalia juga. Maknanya badan kita ni adalah dihasilkan daripada air. Ingat tu, daripada air. Cuma ketebalan dia, kepekatan dia saja yang berbeza. So untuk bahagian pupil adalah ruang, saiz bukaan pada iris pupil. Okay, di bahagian dalam kornea itu adalah gelem air. Yang ni warna pink ni kan. Warna pink ni adalah gelem air. Bentuk bola mata yang gunanya untuk fokuskan cahaya ke dalam. Ini pun loop sinar juga. Boleh go through cahaya ya. Okay, dan kita berjumpa dengan kanta mata. Kanta mata akan fokuskan cahaya ke retina, ke belakang. Okay. Maknanya dia akan terpantul, memberi pantulan kepada bahagian ini ya, bintik kuning, iaitu bahagian yang sangat sensitif terhadap cahaya kerana banyak fotoreseptor, banyak saraf-saraf dekat sini. Dan saraf-saraf sini akan menghantar impuls ke otak juga ya. Otak ni jadi mastermind semua benda ya. So kena jaga otak kita dengan baik lah. Dia akan menghantar impuls ke otak untuk mentafsirkan apa benda yang dilihat oleh seseorang tersebut. Okay? Sebab tu kita tak boleh rosakkan otak kita dengan benda-benda yang
benda-benda yang boleh merosakkan badan kita lah. Contoh pengambilan dadah ataupun pengambilan alkohol, dia akan menyebabkan otak kita tidak dapat berfungsi dengan baik. Alright, ini ada bintik kuning, sangat banyak banyak saraf di sini belakang ni. Alright, dan kita ada retina mengandungi fotoreseptor mengesan cahaya dan menghasilkan impasan juga di sini, ya, bahagian ini. Retina ada bintik kuning. Choroid mencegah pantulan cahaya dalam mata. Okey, membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Mencegah pantulan cahaya dalam mata. Di sini ya, choroid ni tak silap ni warna hitam ni kan. Warna hitam ni. Sklera warna biru mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Mungkin dia tebal sikit di sini. Dan banyak lagi, ada gelem air, ada konjangtiva, melindungi bahagian hadapan sklera. Gelem maca mengekalkan bentuk bola dan memfokuskan cahaya ke retina. Okey. Dan last kali kita ada dua lagi yang last, iaitu bintik buta. Bintik buta, kalau katalah image terbentuk pada bintik buta, kita tak nampak benda tu walaupun benda tu ada kat depan kita. Faham Contoh macam orang driving kereta, bawa kereta. Kadang-kadang dia benda tu ada depan dia tapi dia tak nampak. Okey, tak nampak sebab image tu terbentuk di bahagian titik buta. So mereka tak nampak. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Okey, so kita kena cuba berhati-hatilah supaya kita image tersebut tidak terbentuk di bahagian titik buta. Dan apa yang kita lihat ini akan terbentuk pada bahagian retina ini, dan dia akan di bahagian ini mempunyai salur saraf, betul tak? Saraf-saraf yang kita kata yang sangat peka, dan dia akan menghantar kepada tunjang saraf, dan tunjang saraf tu akan hantar ke otak untuk mentafsirkan apakah yang dilihat. Boleh faham Alright, so seterusnya kita pergi kepada retina mengandungi dua jenis fotoreseptor, iaitu cell rod dan cell cone. Cell rod tugas dia ialah hanya menerima cahaya. Okey, peka pada cahaya. Sama ada cahaya terang ataupun cahaya yang samar, malap. Okey. Cell cone pula adalah untuk untuk mengesan warna. Warna pada cahaya tersebut. Dan dia sangat peka kepada merah, hijau dan biru. Merah, hijau dan biru ya. Okey. Right, itu dia. Telinga, boleh lihat telinga. Kita tengok balik, telinga ada cuping telinga untuk memerangkapkan bunyi, dan bunyi akan masuk ke dalam salur telinga, berjumpa, first kali dia jumpa dengan gegendang telinga, dan gegendang telinga disambungkan pada 3 jenis tulang kecil di belakang pada gegendang tadi, iaitu disebut sebagai ossicle. Okey, kita ada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. So telinga luar ni cuping dengan salur. Okey, telinga tengah adalah ossicle dan juga gegendang telinga. Dan untuk telinga dalam kita ada salur separuh bulat. Okey, dan juga kita ada cochlea. Okey, salur separuh bulat dan cochlea ini adalah menentukan keseimbangan badan kita. Dan salur cochlea dan salur separuh bulat cochlea dan salur separuh bulat ini akan disambung kepada saraf-saraf ke otak, dan dia akan mentafsirkan apakah bunyi tersebut. Okey, dia akan bagi tahu otak, dia tanya otak bunyi apa tu, bunyi kapal terbang ke, bunyi burung ke, dan sebagainya kan. Okey, dan seterusnya ada salur disebut sebagai tube Eustachio. Bukan pistachio, Eustachio. Okey, pistachio tu kacang tu. Okey, so ini untuk menseimbangkan laluan udara kan. So laluan udara ni boleh menseimbangkan kita punya bahagian kepala kita sebab bahagian ini akan bersambung dengan bahagian hidung. Betul? Kalau doktor ni dia kaji benda ni lah. Kalau ada masalah di sini
mereka akan mencari apakah masalah yang berlaku di situlah. Okey, so struktur telinga manusia dan fungsinya kita lihat di sini kecikan. Okey, struktur telinga, cuping telinga mengumpul dan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Gegendang telinga bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang bunyi untuk memindahkan getaran ke osikel. Semua gegendang telinga, getaran bunyi ni akan masuk melalui salur telinga, jumpa dengan gegendang bunyi, dia getar-getar lagi, pergi ke osikel. Ada 3 jenis tulang kecil di sini bersambung, akan getar-getar. Last kali dia akan pergi dekat salur separuh bulat dan juga koklia. Okay. Alright, dan ada saraf di situ kan. Okey, gegendang telinga bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang bunyi dan memindahkan getaran ke osikel. Osikel menguatkan getaran dan memindahkan ke jendela bujur. Mana jendela bujur? Okey, ini jendela bujur di sini Ada bahagian ini tak berapa jelas di situ kan. Okey, so kita lihat pula ada tube Eustachian mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua gegendang koklia. Okey, mengawal koklia mengesan dan mengubah getaran bunyi kepada impuls saraf, salur separuh bulat, saraf auditory yang mentafsirkan bunyi tersebut dan ditanya otak. Boleh faham Okey, itu adalah telinga. Seterusnya kita ada hidung. Okey, untuk bahagian hidung, rajah 1.8 menunjukkan struktur hidung manusia yang mengesan bau. Okey, cuba awak tengok gambar rajah hidung manusia. Bahagian dalam ni, luas bahagian dalam ni, betul tak? Udara masuk ni. Okey, udara masuk dan udara akan seterusnya pergi ke bahagian mana? Dia masuk ke trakea bahagian tekak kita tu. Dia masuk ke tekak kita dan dia akan menuju ke kerongkong trakea tu, bahagian kerongkong, dan udara tersebut akan masuk ke dalam paru-paru. Dalam paru-paru berlaku pertukaran udara. Okay, gas oksigen masuk dan gas karbon dioksida keluar di bahagian alveolus tu. Okay, betul Alright, so bila bau pula. Udara tersebut masuk, dia akan ada di sini reseptor dan dia akan menghantar signal kepada ataupun impuls kepada otak untuk mentafsirkan bau apa tersebut. Bau yang sedap macam bau wangi ke, ataupun bau busuk, bau sampah ke dan sebagainya kan. Alright, so ini adalah sel deria bau diseliputi oleh lapisan mukus. Lapisan mukus cuba tengok, hidung berfungsi menghidu bau yang mana bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Terdapat sel deria bau di bahagian atas rongga hidung. Udara yang mengandungi bahan kimia memasuki rongga hidung larut ke dalam mukus. Bahan kimia terlarut merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls dan impuls pergi ke otak dan mentafsirkan bau tersebut. Menarik kan? Bahagian badan kita kan, kejadian Allah di situ kan. Lidah pula adalah deria rasa. Senang Bahagian lidah ada bahagian yang disebut sebagai papila, bintil-bintil yang mengandungi tunas rasa. So tunas tersebut ada spesifik bagaimana boleh rasa masam, bahagian mana rasa manis, masin, pahit, dan sebagainya. Seterusnya kita pergi pada tunas rasa. Tunas rasa mengandungi banyak sel deria dan sel deria ini akan bersambung dengan saraf-saraf yang akan menuju ke otak untuk mentafsirkan rasa tersebut adalah rasa yang bagaimana. Masam, masin, manis dan sebagainya. So bahan kimia dalam makanan melarut ke dalam air liur semasa makanan dikunyah. Nasib baik ada air liur, betul tak? Kalau tak ada air liur, nasib kita makan benda kering masuk dalam tekak kita sakit, betul tak? Bahan kimia yang terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa lalu merangsang reseptor rasa dan kemudiannya menghasilkan impuls rasa. So kalau awak tengok cecair ataupun air adalah
adalah kejadian yang paling bagus sekali lah pada kita. Terutama untuk kejadian manusia kan. Bagaimana kita kata bayi dilahirkan juga dalam perut ibu dalam air tau. Dalam kita kata dalam air lah. Okey. Dan impuls saraf kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey. Masih lagi untuk mentafsirkan apa benda bau tersebut. Apa rasa tersebut ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kulit. Okey, kulit laju kan? Saya rasa pelajar-pelajar semua boleh mendengar ya. Okay, ini adalah revision sebenarnya daripada bab 1 ya. Saya tak jumpa lagi bahan untuk soalan-soalan sebab saya rasa kebanyakan yang diberi semua dah habis dah kita bincang. So saya kena cari bahan lain untuk soalan. Okay, saya kena cari bahan lain untuk soalan ya. Alright, insyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang lah. Okey, kulit merupakan organ deria yang terbesar dalam badan manusia. Kulit terdiri daripada 3 lapisan iaitu epidermis bahagian atas sekali ni kulit ni. Yang kedua dermis bahagian tengah yang mengandungi reseptor. Daya rangsangan semua ada kat sini kan. Okey, kulit mempunyai 5 jenis reseptor. Okey, reseptor yang dapat mengesan rangsangan. Yang pertama rangsangan dalam bentuk sentuhan, rangsangan dalam bentuk sakit, panas, sejuk dan tekanan yang dikenakan pada kulit. Sebenarnya reseptor tu kat bawah kulit. Jadi awak boleh lihat kat sini ini adalah reseptor tekanan bahagian bawah tu. Mungkin reseptor bahagian panas, sejuk dan sebagainya bahagian atas sikit sebab cepat sikit rasa kan. Panas, sejuk cepat kita rasa, tekanan lambat sikit. Dia duduk sebab dia duduk kat bawah. Alright, tengok ni reseptor sejuk. Ini reseptor sejuk. Reseptor sakit lagi ke atas. Dalam epidermis. Reseptor sakit. Reseptor sejuk, reseptor panas, lagi bawah sikit dalam dermis. Dan reseptor tekanan di bahagian bawah sekali berdekatan dengan bahagian lapisan lemak. Betul tak? Okey ya. Okey, ada soalan-soalan nak tanya. Saya belum dapat untuk keluarkan lagi soalan sebab kita banyak dah jawab soalan ya. Okey, saya cuba cari pada minggu-minggu hadapan dalam bentuk soalan pula kita punya perbincangan ya. Tapi ini anggap sebagai revision untuk bab 1 lah. Mekanisme pendengaran. Kita ada cuping telinga. Okey, saya dah bagi tahu dah tadi. Semua ni saya dah bagi tahu. Yes, mekanisme dia. Bergetar dan sebagainya kan. Terus ke otak. Okey. Ulangan dia. Seterusnya mata. Okey, mekanisme mata. Kita ada objek di bahagian depan. Okey. Cahaya akan masuk. Cahaya objek. Cahaya daripada objek akan masuk ke dalam pupil kita. Sama ada cahaya terang, pupil akan kecil. Kalau cahaya sama, pupil akan membesar sebab dia ada kaitan dengan iris. So dia akan terbentuk di bahagian retina. Okay, dan di retina ni ada reseptor terus hantar kepada otak. Senang aja kan. Okay, hubung kait organ deria manusia dengan kepekaan terhadap kombinasi rangsangan. Okay, kepekaan kulit pada bahagian yang berlainan terhadap rangsangan. Bahagian kulit, bahagian badan kita, kulit kita ada yang sangat sensitif dan ada yang yang kurang sensitif. Betul? Okey, cuba kita tengok ya. Kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung kepada bilangan reseptor. Semakin banyak bilangan reseptor, semakin tinggi kepekaan kulit. Semakin banyak bilangan reseptor, semakin tinggi kepekaan kulit. Okey, lagi yang B, ketebalan epidermis kulit. Semakin nipis epidermis, semakin tinggi kepekaan kulit. So kalau awak tengok kat sini, untuk epidermis ada bahagian atas. Maksudnya kalau lebih tebal epidermis, lebih kurang dia punya rangsangan. Tapi kalau lebih nipis, lagi cepat dia rasa. Betul tak? Lebih cepat rangsangan. Okey, faham ya? Maksudnya di situ lebih banyak reseptor,
dan lebih nipis epidermis kulit, lebih besar rangsangan. Dan saya boleh bagi tahu lebih sekiranya reseptor lebih kurang, lebih berkurangan, ketebalan lebih tebal, so daya rangsangannya adalah lebih sedikit. Cuba bayangkan ya, bahagian tapak tangan dan juga bahagian atas tangan kita ataupun mungkin bahagian peha. Cuba bahagian peha kan dengan tangan. Mana yang rangsangan kuat awak rasa? Tapak tangan. Tapak tangan ke bahagian peha yang lebih cepat dapat rangsangan. Sebab tu di bahagian tapak tangan tu, okey, dia rangsangannya lebih. Saya rasa di bahagian tapak tangan, epidermis dia lebih nipis. Tapak tangan ya, epidermis lebih nipis berbanding dengan bahagian peha. Betul? Dan mungkin reseptor lebih banyak. Okey, saya nak kaitkan, saya kaitkan juga dengan kenapa dalam Islam kita tak boleh bersalaman antara lelaki dan wanita. Kenapa? Kenapa kita tak boleh bersentuhan, bukan bersalaman sahaja, bersentuhan antara lelaki dan wanita. Sebab apa? Rangsangan dia tinggi. Sebab bila kita tersentuh kulit yang nipis dan banyak pula reseptor kat situ, dia akan jadi lebih apa? Rangsangan tu lebih tinggi. Sebab tu dalam Islam tidak dibenarkan. Lelaki dan perempuan yang kita kata yang tidak kita panggil apa tu? Tidak berkahwin ataupun ada satu terms tu. Yang tidak boleh yang boleh berkahwin lah, maknanya tidak dibenarkan untuk bersentuhan di bahagian tapak tangan. Saya rasa best lah. Islam ni dia ada reason dia lah. Kan? Kalau you belajar sains, akan terbukti Islam tersebut banyak benda yang akan terbukti. Actually Islam tu sebenarnya dia nak kata sains, memang ajaran Islam tu dia ada kaitan yang besar dengan sains, tapi sebenarnya dalam Al-Quran tu bila dia terangkan, actually dia menerangkan tentang kebesaran Allah sebenarnya. So bila cerita tentang kebesaran Allah, dia ada kaitan dengan ilmu sains. Betul? Okey, cuba lihat ya. Doktor menyuntik pesakit pada bahagian lengan atau punggung kerana bahagian tersebut kurang peka. Seperti yang cakap tadi, punggung, peha, bahagian tangan. Tekan dia macam mana pun kalau ketuk dia tak berapa sakit lah berbanding dengan awak di bahagian tapak tangan ya. Cuba awak injek bahagian tapak tangan, mesti menangis kan, mengaum Okey, orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca tulisan braille kerana hujung jari mempunyai kepekaan yang lebih tinggi. Yes, guna tapak tangan. Okey, contoh kepekaan kulit pada bahagian yang berbeza. Okey, kepekaan lidah pula. Okey, kalau kita tengok semua kawasan pada lidah terdapat 5 jenis rasa, iaitu manis, masin, masam dan pahit dan umami. Kalau saya tak silap kan, saya pernah pergi dekat mana? Saya pergi dekat HQ Ajinomoto. Sorry ya. Saya pergi melawat HQ company Ajinomoto. So dia ada sebut dia orang ada create satu lagi rasa yang mungkin ada kaitan dengan Ajinomoto. Dia buat rasa tersebut sebenarnya katanya dari tumbuh-tumbuhan dan dia menghasilkan satu rasa yang seolah-olah kalau you rasa dia macam lebih kurang macam rasa Ajinomoto tadi. Okey. Alright. Perasa yang kita beli tu. Yang mak awak masak tu kan, yang cute-cute tu kan. Okay. Namun begitu, kawasan lidah yang berbeza mempunyai kepekaan terhadap rasa yang tertentu. Pahit bahagian belakang, masam, depan sekali manis, bahagian belakang sikit masin, lagi belakang pada masin masam,
Dan last sekali belakang sekali adalah pahit. Makan ubat. Ubat letak kat mana? Last sekali kan. Dia tak ada letak ubat kat sini. Ubat kan pahit kan, tak tahan kan, nak cepat-cepat je minum air kan kalau makan ubat. Dan katanya umami adalah di bahagian tengah. Umami adalah rasa lazat. Betul lah. Saya diberitahu dia ada rasa macam daging. Macam tu. Rasa itu ada sebut MSG kat sini. Betul lah. Umami adalah rasa lazat pada makanan, contohnya rasa air rebusan daging, keju atau bahan perasa monosodium glutamate, iaitu MSG. Okey ya. Namun begitu kawasan lidah berbeza, mempunyai kepekaan terhadap rasa yang tertentu. Kawasan pada lidah lebih peka terhadap sesuatu rasa. Kombinasi antara deria rasa dengan deria bau. Okey. Deria rasa dan deria bau mempunyai hubung kait yang kuat dalam merasa makanan. Okey. Bau kuat. Bau ubat. Macam mana bau ubat? Dan rasa yang pahit pada masa yang sama kan. So untuk mengelak, sebab kita kan sakit kan, kita nak makan benda yang pahit tak apa lagi, tapi bau tertahan. So you kena tutup hidung. Okay, membolehkan anda menelan ubat tersebut. Apabila seseorang menghidapi sersema, dia tidak dapat merasa makanan dengan baik kerana bahan kimia dalam makanan tidak sampai ke sel-sel deria dalam hidung akibat mukus yang berlebihan. Ya, kalau awak tengok orang sakit kan, cecair dalam hidung tu akan terhasil dengan lebih pekat dan juga mempunyai warna-warna yang tertentu. Ada warna kuning tebal, warna mungkin sampai ke tahap warna coklat kan. Yang sakit tekak kan. So mukus tu akan mempunyai warna yang berbeza. Kat situ mungkin di situ dia memerangkap bakteria, virus dan sebagainya ya. Di situ. Begitu juga jika kita menutup hidung, makanan akan menjadi kurang enak kerana tiada bantuan daripada deria bau. Bila kita nak makan, deria bau tu memberi satu rasa yang sangat lazat tentang makanan tersebut. Okey, had deria penglihatan. Had deria penglihatan merupakan keupayaan mata untuk melihat objek. Mata manusia tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil dan juga objek yang terlalu jauh. Kecil sangat tak boleh. Kalau kecil kena guna kanta. Okey, kalau jauh sangat mungkin awak guna teleskop. Okey. Ilusi optik dan titik buta adalah contoh lain had deria penglihatan. Di situ pada titik buta tu kita tak dapat melihat di situ. Kena berhati-hati terutama kepada orang-orang yang sedang membawa kereta, contoh tengah driving kan. So bawa kereta, boleh jadi kita lihat benda tu tapi dia pantulan dia pada titik buta, so kita tak dapat melihat benda tersebut. So kita kena berhati-hati ya. Okey, ilusi optik terjadi apabila objek yang dilihat kelihatan berbeza daripada keadaan yang sebenar. Ada benda-benda macam ni lah, dia nak test mata kita kan. Okey, so disuruh pegang buku dengan tangan kanan, tutup mata kiri, lihat pangkah dengan menggunakan mata kanan dan perlahan gerakkan buku ke arah mata anda. Pada suatu jarak tertentu dari mata, tanda titik itu akan hilang daripada pandangan. Itu dipanggil sebagai titik buta. Boleh faham? Okey. Nah, di sini adalah contoh peralatan untuk mengatasi had deria penglihatan. Okey. Mesin ultra bunyi. Okey, ini mikroskop untuk melihat benda yang halus yang tidak boleh dilihat dengan kacamata, dengan mata kita, mata yang biasa. Mesin ultra bunyi untuk melihat kandungan di dalam perut ibu. Okey, dan juga mesin sinar X ini untuk scan seseorang itu mungkin dihidapi sesuatu penyakit, dan juga teleskop. Teleskop untuk melihat benda yang jauh. Okey. Alright, di sini adalah tentang penglihatan. Masa ambil gambar ni dah tak nampak dah nak baca kat sini. Okey, penglihatan dan cara membetulkannya. Okey, kecacatan. Okey, saya rasa sini kecacatan ya. Kecacatan penglihatan dan cara membetulkannya. Okey.
Kalau okay, kita tengok ini adalah rabun jauh dan rabun dekat. Okey. Untuk rabun jauh, individu mengalami rabun jauh tidak dapat melihat objek jauh yang jelas. Okey. So sebab dia tidak menumpu di bahagian retina ya. Dia berpecah. So apa yang perlu buat ialah dengan memakai cermin mata. Okey, untuk rabun jauh dia kena guna kanta cekung. Ini kanta cekung ya. Cermin mata tu dia macam dia lebih ke dalam macam tu lah. Itu dipanggil kanta cekung. Okey, image difokuskan pada retina, punca kanta mata terlalu tebal ataupun berbola mata terlalu panjang. Pembetulan menggunakan kanta cekung. Kanta mata terlalu tebal. Punca ataupun berbola mata terlalu panjang. Ni rabun jauh. Saya dua-dua. Jauh dan dekat. So kita pakai cermin yang dui ya, ada dua tu. Okey, ada maknanya cermin mata tu dia ada untuk rabun jauh dan ada untuk rabun dekat. Okey, untuk rabun dekat, individu yang mengalami rabun dekat pula tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas. So dia terkeluar image yang dihasilkan melebihi retina. So apa yang berlaku, dia nak fokuskan balik, so dia guna kanta cembung. Image difokuskan di belakang retina. Puncanya ialah kanta mata terlalu nipis atau berbola mata terlalu pendek. Okay, puncanya kanta mata terlalu nipis ataupun berbola mata terlalu pendek. Okay, kanta cembung digunakan supaya image jatuh ke atas retina. Okay, dia berbetulkan balik ya. Semua kena jatuh bahagian atas retina. Barulah dapat melihat dengan betul dan saraf reseptor atas retina ni boleh mentafsirkan apa yang dilihat. Di sini adalah masalah penglihatan ya. Masalah penglihatan. Masalah penglihatan yang menyebabkan seseorang itu melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Hal ini disebabkan oleh permukaan kornea yang melengkung ataupun kanta yang tidak sekata. Ini betul berlaku pada seseorang yang menghadapi masalah penglihatan dia. Dia mungkin ada bahagian kabur, ada bahagian jelas. Okay, image B adalah image sebenar. Manakala image A adalah contoh image yang dilihat oleh individu bermasalah astigmatism. Okey, ada yang jelas, ada yang kabur. Okey. So astigmatism boleh diperbetulkan dengan menggunakan kanta silinder. Bagus kan? Tapi saya selalu bayangkan macam mana orang zaman dulu kan, mungkin lah kot dia orang ada kanta dia orang sendiri. So kalau katalah mata dia orang rabun macam mana kan, dia orang nak jalan, nak pergi mana-mana, orang zaman dulu lah. Tapi saya rasa lah, kita rasa kita ni moden kan, tapi saya rasa mungkin orang zaman dulu lebih baik teknologi daripada kita. Saya rasa. Kan? Okay. Had deria pendengaran. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga kita mendengar. Manusia dapat mendengar bunyi dalam frekuensi antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Boleh dengar ya. Maknanya kalau kuat daripada tu saya tak tahulah. Kalau terlalu kuat mungkin gegenan telinga pecah kot. Berikut merupakan antara alat yang dicipta untuk mengatasi had deria pendengaran. Okey, so maknanya had ni maknanya kalau dalam perut manusia kita tak dengar ataupun doktor kan stetoskop guna untuk cek denyutan jantung dan sebagainya kan dia nak dengar. So dia guna bantuan alat inilah yang dinamakan sebagai stetoskop untuk mendengar denyutan degupan jantung. Pembesaran suara digunakan untuk menguatkan bunyi dan alat bantu pendengaran. Ini letak di bahagian telinga. Untuk orang yang dia pendengaran dia kurang baik kan, so dia perlukan alat pendengaran ini. Kecacatan pendengaran menyebabkan seorang tidak dapat mendengar bunyi. Hal ini disebabkan oleh kerosakan telinga akibat jangkitan, kecederaan
terdedah kepada bunyi yang kuat secara berpanjangan dan faktor penemuan. Okey, ini bahaya kan? Ni kan kalau awak lihat jangkitan satu, jangkitan kuman, kedua cedera, okey, berlaku kemalangan, terjatuh dan sebagainya. Terdedah pada bunyi kuat secara berpanjangan. Ini ya, saya bagi contoh ya, kalau orang tu dia bekerja di suatu kilang tu tak? Kilang tu bunyi mesin terlalu kuat dalam jangka masa yang panjang dia akan rosak telinga. Ataupun bunyi dentuman, biasanya dekat bahagian kilang So bunyi yang berulang-ulang kali kuat dalam jangka masa yang lama akan menyebabkan telinga rosak. Sama juga kalau kata contoh kan, orang pergi dekat tempat-tempat hiburan kan, tempat-tempat hiburan muzik yang terlalu kuat tu akan menyebabkan mereka akan telinga mereka akan rosak. Dan satu lagi ialah apabila mendengar bunyi, kan awak ingat tak sound system dalam kereta? Sound system dalam kereta kan ada setengah orang kan dia pasang kuat bunyi kan, dia duduk dalam kereta berdentum-dentum dia kat dalam tu. Sebenarnya dia merosakkan telinga. Okay, dia merosakkan telinga mereka sebab dalam kawasan yang terlalu sempit, ruangan dalam kereta dan bunyi yang terlalu kuat boleh buat gegendam telinga dia pecah. You faham? Kerja kat kilang yang bunyi yang kuat dalam waktu yang lama, bertahun-tahun akan merosakkan juga telinga. Dan juga last sekali adalah faktor penuaan. Faktor penuaan ya, dah tua, dia punya alat pendengaran pun mungkin biasalah mesin lama kan, dia panggil mesin dah lama, lama-lama rosak. Jadi kena guna alat ni lah. Ni ya, alat bantuan pendengaran ini. Okay. Alright. So kerosakan pada telinga luar dan telinga tengah boleh dibaiki dengan menggunakan ubat-ubat ataupun pembedahan. Kalau telinga dalam, wallahualam. Okay. Namun kerosakan pada telinga dalam pula lebih sukar untuk diperbetulkan. Implan koklea digunakan untuk membetulkan kerosakan koklea, tetapi kerosakan saraf auditory tidak dapat diperbetulkan melalui ubat maupun pembetulan. Maknanya kalau saraf pendengaran rosak, Allahu Akbar. Okey, kita kata apa? Kita berdoa semoga Allah jauhkan lah. Okey, rosak bahagian saraf tu. Kalau boleh minta jauh di situ. Dia kata kalau rosak koklea mungkinlah boleh ada lagi mungkin boleh diperbetulkan kerosakan koklea, tapi kerosakan saraf tak boleh ya. Boleh ya? Faham. Alhamdulillah. Okey, mensyukuri anugerah panca indera kita. Laju saya pergi malam ni ya. Mensyukuri anugerah panca indera, kita perlu bersyukur anugerah ini dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat dan menjauhi perkara yang boleh merosakkan panca indera kita. Contoh di sini, menggunakan phone telinga dengan bunyi yang kuat. Letak ni. Apa tu dipanggil apa? Earphone tu. Earphone tu lepas tu bunyi pula kuat. Itu memang rosak telinga. Ataupun menonton membaca dalam gelap sebab cahaya daripada punya handphone tu akan memberi sinar cahaya yang boleh merosakkan mata. Betul? Dan juga individu yang terdedah pada pekerjaan berisiko seperti anggota bomba perlu memakai pakaian keselamatan untuk melindungi tubuh dari bahaya. Pekerja terdedah dengan bunyi kuat seperti di lapangan terbang perlu menggunakan alat penutup telinga. Okey ya. Kita sampai di kita ada lebih kurang 1 minit, sempat tak? Okey, tak apa, kita cakap je di sini. Mungkin saya habiskan di muka surat inilah. 1.3, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan boleh mengesan rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okay, so gerak balas manusia terdiri daripada tropisma dan juga gerak balas nastik. Tropisma ialah gerak balas terarah tumbuh-tumbuhan terhadap rangsangan yang datang dari satu arah. Okay, bahagian tertentu tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisma positif. Manakala bahagian tumbuhan yang menjauhi rangsangan tersebut dipanggil sebagai tropisma negatif. Contoh, kalau pokok tumbuh ke arah cahaya, maksudnya tropisma positif. Foto apa tadi yang disebut kan? Fototropisma positif.
Manakala bahagian tumbuh yang menjauhi rangsangan dikenali sebagai tropism negatif. Dan akhir sekali untuk malam ini ialah eksperimen berikut digunakan untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbagai rangsangan. Untuk yang ini ada uji kaji ya di sini ya untuk menunjukkan bagaimana pokok dia akan tumbuh ke arah cahaya. So positif ke arah cahaya. Okey. Kalau cahaya ke atas, dia bergerak ke atas. Kalau cahaya sebelah kiri, dia pergi belah kiri. Kalau cahaya duduk belah kanan, pergi belah kanan. So dia ikut cahaya. So itu adalah lebih positif. Okey, saya rasa saya akan, awak baca seterusnya. Saya akan upload masuk dalam WhatsApp group di sini. Alright, kita hampir habis. So insyaAllah next week saya cubalah cari soalan untuk awak. Sebab ini semua saya buat ulang kaji saja untuk kamu. Okay, kamu hanya dengar saja. So next week saya minta awak pula yang menjawab soalan-soalan ini. Okay ya? Boleh ya? Saya harap boleh. Okay, ada lebih kurang berapa orang kat dalam ni? Ada lebih kurang 3 orang. It's okay. 3 orang yang setia untuk bersama-sama dengan kita semua untuk mendengar tutorial kita untuk pelajaran sains untuk malam ini. Okay, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya ucapkan terima kasih yang mana hadir dan selamat maju jaya. Assalamualaikum semua. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua.